والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا يسر كل خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسر كل خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal yang dirahmati Allah Ta'ala, hadirin hadirat dan malam yang penuh keberkatan ini, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, berikan keberkatan di atas amalan kebajikan kita, menerima segala ibadah kita, dan insya-Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketempatkan kita bersama dengan para anbiya, para syuhada, para salihin fi jannatil ula, dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha tinggi, fi jannatil firdausi a'la, insya-Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas limpahan kurnianya diberikan pertemuan sekali lagi pada malam ini. Dan masih lagi kita membicarakan tentang 40 hadis kesempurnaan mukmin terbaik berdasarkan Sahih Al-Bukhari. Himpunan Maulana Husain Abdul Qadir Al-Yusufi hafizahullahu ta'ala wa iyah wa nafa'ana bi'ulumihi wa juhudihi fi darain. Sambungan daripada pengajian kita yang dahulu, kita sambung pada muka surat yang ke-8, iaitu huraian terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahiyallahu anhu. Penghijrah sebenar ialah orang yang meninggalkan perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Penghijrah sebenar ialah orang yang meninggalkan perkara yang dilarang Allah daripadanya. Peringatan ini bagi menerangkan kepada para sahabat, walaupun mereka telah mengalami kesusahan untuk berhijrah dengan meninggalkan segala-galanya di Mekah, namun hakikat sebenar yang dituntut ialah perlu meninggalkan segala perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah penghijrah yang sebenar. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memberikan peringatan kepada para sahabat, al-muhajiru iaitu orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaannya ataupun terhadapnya, iaitu Nabi mengembalikan para sahabat ini mengingat balik kepada asas kepada Islam, mengingat balik kepada asas yang membentuk kepada Islam. Jadi Islam ini terdiri daripada beberapa makna. Islam itu sendiri terdiri daripada beberapa makna. Makna yang pertamanya adalah al-istislamu. Al-istislamu bermakna iaitu menyerahkan diri. Islam ini maksudnya menyerahkan diri. Yang keduanya adalah al-inqiyadu lillah, iaitu mematuhi kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istislamu wal-inqiyadu wa ikhlasul ibadati lillah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dan yang ketiganya, yang keempatnya adalah as-salamah, keselamatan. Al-istislamu menyerahkan diri kepada Allah,
inqiyadu lillah, iaitu mematuhi kepada perintah Allah. Ikhlasu ibadati lillah, mengikhlaskan ibadat kepada Allah. Yang keempatnya adalah as-salamah, iaitu kesejahteraan. Jadi Nabi SAW setelah sahaja melihat para sahabat ini berhijrah, maka Nabi SAW mahu mengingatkan balik kepada para sahabat, inilah dia Islam yang asasnya kamu mesti ingat dahulu, iaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil keistimewaan Islam. Inilah yang memberikan makna kepada Islam itu. Islam ni berbeza daripada agama-agama yang lain. Disiplinnya, prinsipnya berbeza. Islam ini mestinya awal dahulu mesti yafhamu thumma yu'taniku. Dia ada kaedah dia. Islam ni dia panggil begini. Islam ni adalah agama yang mesti difahami dahulu, barulah dianuti. Dia berbeza dengan agama Nasrani. Nasrani ya'taniku thumma yufhamu, mesti masuk dahulu baru faham. Beza. Agama Islam mesti faham dahulu. Apa maksud faham? Faham di dalam Islam ini bahawasanya Islam ini mempunyai obligationnya, ada peraturan dia. Dalam Islam ini ada maqasiduha, ada tujuan dia. Dalam Islam ini ada dawabituha, kriterianya. Jadi perkara-perkara ini mesti difahami dahulu oleh seseorang sebelum memasukinya, sebelum menganut agama Islam. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, ada orang yang mahu masuk Islam, kita kena kenalkan dahulu. Islam ni bukan sekadar masuk-masuk begitu saja. Islam ni dia ada fardu dia. Islam ni ada sunat dia. Islam ni ada peraturan dia. Bukan bermaksud kalau kamu masuk Islam, kamu mesti mematuhi komplit semua ini. Bukan. Kamu mesti mengetahui ini hukumnya. Kalau kamu tinggalkan, kamu berdosa besar. Tapi saya ni nak masuk Islam, tapi saya tak mampu lagi puasa. Tidak ada masalah, belajar. Kan masuk puasa, belajar. Masuk Islam, puasa, belajar. Satu hari. Itu tidak menjadi masalah. Itu tidak menjadi bebanan terhadap orang yang mahu masuk Islam. Tetapi yang pentingnya sebelum masuk Islam, mesti faham ini agamanya, ini peraturannya. Boleh terima? Boleh terima. Kalau melakukan kesalahan, saya mengakukan kesalahan. Summa yu'taniku, barulah dia mengucap kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, orang yang mahu mendekatkan diri kepada Islam, orang yang mu'allaf, mahu menjadi mu'allaf, dia mesti berkursus dahulu. Dia mesti belajar dahulu Islam ni. Boleh terima? Boleh terima. Saya mahu masuk Islam, tidak ada masalah. Berbeza dengan agama Nasrani, mereka mesti dahulu masuk agama Nasrani dahulu, baru belajar tentang agama Nasrani. Sebab itu kita lihat perbezaan yang ada dalam Islam. Apabila keluar Islam, hukumnya murtaddan, hukumnya murtad. Murtad ni dia bukan dosa besar, bukan dosa musyrik, bahkan melangkau lagi pada kedua-dua dosa ini, iaitu jarimatun, jenayah. Jenayah. Sebab tu orang yang keluar Islam mesti dibunuh. Kan? Dibunuh ni hukumnya adalah kepada jenayah-jenayah sahaja. Jadi sebab tu kalau kita sebut murtad, hukumannya di mana? Hukumannya dalam bahagian dosa besar ke, dosa syirik ke, bahkan diletakkan ulama, dosanya itu sudah besar tetapi termasuk dalam murtaddan, iaitu jenayah. Kerana tidak mahu menjadikan orang lain lihat, dia tu masuk Islam, keluar Islam mudah saja. Dia tidak boleh jadi begitu. Jadi kalau keluar Islam, hukumnya mati. Bagi orang yang Islam tidak akan mengikuti caranya yang tersebut. Itu dimaksudkan dengan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila disebutkan Islam dari segi syarak, Islam itu adalah imtithalul awamiri wa ijtinabu an-nawahihi. Iaitu apa dia? Imtithal, meneladani segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Segi syaraknya apa Islam ni? Islam ni adalah meneladani
perintah-perintah Allah. Apa maksud imtisal? Imtisal ni bukan bermaksud menjadikan suatu itu bebanan dan juga tidak bermaksud melonggarkan kepada perintah tersebut. Imtisal ni bermaksud kita ni apabila kita beramal dengan Islam, kita beramal di atas kapasiti kita bagaimana. Kan? Kapasiti kita bagaimana? Contohnya, kalau kita katakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalian ini adalah ummatan, kamu ini adalah satu umat, seandainya diperintahkan dengan 10 perkara, seandainya kalian tinggalkan satu, nescayalah kalian qad halaka, nescaya kalian ini akan binasa. Maksudnya para sahabat ini kalau 10 perkara ma umira bihi, diperintahkan 10 perkara ke atas mereka dan mereka tinggalkan satu, maka akan binasalah ke atas mereka. Maksudnya mereka ni tidak ada kompromi. Mereka mesti laksanakan. Summa ya'ti zamanun, kemudian Nabi kata apa? Kemudian akan datang satu masa, barang siapa yang melakukan bi'ashrin, satu daripada 10 perkara, qad naja, mereka itu akan berjaya. Maksudnya kalau mereka tinggalkan 9 perkara, 8 perkara, 7 perkara, buat 1, 2 ataupun 3 perkara sahaja, mereka telah berjaya. Zamannya mana? Zamannya akhir zaman. Zaman yang penuh fitnah, zaman yang tidak boleh melaksanakan agama, zaman tidak boleh melaksanakan hukum hakam Islam, zaman yang tidak boleh melakukan hudud Islam, kisas Islam, ta'zir Islam. Zaman tu kan, hukum Islam ni ada semua, ada hudud, ada qisas, ada ta'zir, ada hasbah. Ni dah komplit. Maksudnya kalau kita Islam ni, kita kata Islam ada tak hukum berkaitan dengan orang yang melakukan criminal act? Ada tak orang yang melakukan jenayah? Ada. Tetapi kita ni zaman kita tak boleh melaksanakan hukum itu. Zaman ini adalah yang mana kita melaksanakan hukum itu, kita melakukan hukum sivil, hukum orang barat. Bukan dalam Islam. Islam ada tak ni? Islam ni kata way of life. Ada tak barangkumi hukum-hukum berkaitan dengan jarimah, jenayah? Ada. Tapi kita tak apply. Jadi zaman tu tak boleh melaksanakan hal yang tersebut. Tapi zaman sahabat, kalau mereka meninggalkan ini, mereka akan binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu namanya apa? Ta'rifnya apa? Al-imtisalu li awamirillah, meneladani perintah Allah Taala. Kita ni kapasiti kita berbeza. Ada orang yang berilmu agama, dia meneladani ilmunya, meneladani imannya, amalnya dengan ilmunya tadi. Kan, dengan fardun kifayah lah, sebab ulama-ulama mereka ada ilmu yang lebih terperinci tentang Islam. Kita ni pula dibelenggu dengan pekerjaan kita, dibelenggu dengan tanggungjawab kita, maka kita hanyalah meneladani Islam mengikut kapasiti kita sahaja. Apa maksud kapasiti tadi? Iaitu ada orang yang boleh sembahyang fi awwali waqtiha, pada awal waktunya. Ada orang yang sembahyang pada waktu yang jawas, waktu yang biasa, kan, umum gitu, lewat sedikit tak berjemaah dan sebagainya. Ada juga manusia yang mungkin sembahyangnya pada akhir-akhir. Ada isteri yang mungkin boleh menjadi seorang isteri suri rumah yang sepenuh masa. Ada yang tak boleh sepenuh masa. Mungkin ada tanggungjawab lain. Itu bermaksud di atas kapasiti kita yang berbeza. Kerana kalau kita letakkan, kita justifykan imtisal ini, menuruti Islam ini, mengikut para sahabat, kita semua tidak akan masuk syurga Allah Ta'ala. Kita semua tidak akan masuk syurga Allah Ta'ala. Kerana iman mereka, amal mereka itu adalah top 10, hebat berbanding dengan kita ni, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala. Mereka kalau timpa musibah, mereka masih lagi boleh sebut ahadun, ahadun, samadun, samadun. Kalau kita kena musibah, kita bila Tuhan nak bagi intisar, bagi bantuan, kan gitu. Kalau mereka sahabat ini ditimpa musibah, mereka akan merayu kepada Allah. Kita apabila kita musibah, benda yang pertama sekali akan disebut, aduh, sakitnya, aduh, berbeza. Jadi Islam ini imtisali li awamirillah, iaitu meneladani perintah Allah, wa ijtinab
nawahi, menjauhi kepada segala larangan Allah Ta'ala. Jadi menjauhi itu tidak bermaksud longgar. Apa sahaja yang bersifatnya maksiat mesti dijauhi. Wala taqrabu zina, jangan dekati kepada zina. Bukan zina sahaja, bukan zina yang bersifatnya seksual sahaja, tapi zina sensual. Apa sahaja yang mendatangkan keberahian, itu mesti dijauhi. Kan? Pornografik filmnya, apa sahaja yang mendatangkan gerakan kepada seksual tadi, mesti dijauhi. Itu maksudnya wala taqrabu zina. Jadi apabila terlanjur masuk ke dalam sempadannya maksiat tadi, apa yang kena buat pula? Iaitu imtisalul awamiri. Masuk dalam maksiat, apa nak buat? Kena meneladani perintah Allah. Apa perintah Allah terhadap orang yang buat maksiat? Iaitu bertaubat. Dia ada dua kaedah itu sahaja yang berlaku di dalam Islam. Maka inilah yang diajar balik kepada para sahabat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka telah mengalami kesusahan untuk berhijrah dengan meninggalkan segala-galanya di Mekah. Sebab itu kita lihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ini nak berpindah sahaja ke Madinah, mereka ni merasai suatu yang berat dalam hati mereka. Sebab apa? Sebab mereka mesti meninggalkan harta benda, mesti meninggalkan kebun, mesti meninggalkan apa sahaja harta yang ada. Maksudnya apabila mereka berpindah itu, mereka sudah menjadi golongan asnaf, iaitu mereka yang fakir, mereka yang disekat harta mereka. Jadi orang yang asnaf ni bukan bermaksud mereka orang miskin yang tidak ada harta untuk disimpan. Orang miskin ni takrifnya begini: bekerja pagi makan pagi, bekerja petang makan petang. Itu orang yang miskin. Orang yang fakir bekerja pagi bekerja petang, tak cukup-cukup untuk makan. Itu maksudnya fakir. Tak cukup makan, pagi pun kerja pun tak cukup, petang pun tak cukup. Jadi satu lagi takrif kepada fakir adalah orang yang disekat kepada hartanya, iaitu ada harta tapi tidak boleh digunakan hartanya. Jadi orang-orang yang berhijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan mereka itu adalah bangsawan-bangsawan. Sebab itu disebutkan oleh ahli tarikh, ahli sejarah, mereka ini digelar sebagai Hammatul Arab. Golongan ni namanya Hammatul Arab. Hammatul Arab ni apa maksudnya? Hamma ni adalah golongan yang menaungi orang Arab. Orang yang menjadi apa? Orang yang menjadi tetamu kepada orang Arab. Sebab apa? Bila ketika di Mekah datang orang yang melakukan haji. Haji ni bukan amalan di dalam umat Islam sahaja. Bahkan berlakunya pada zaman Nabi Ibrahim sampailah kepada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap tahun orang akan datang untuk menunaikan haji. Jadi apabila menunaikan haji, golongan-golongan bangsawan ini dikenali sebagai Hammatul Arab. Kerana apa? Kerana mereka menyambut tetamu-tetamu tadi. Kan? Jadi mereka ni bangsawan, dikenali, mereka berikan makan, beri minum. Maksudnya mereka melakukan khidmat itu dan mereka dibayar. Maksudnya mereka orang yang mempunyai kekayaan. Jadi apabila Nabi SAW memerintahkan untuk berhijrah, sebab para sahabat yang pergi dahulu, kan, sahabat dah pergi dahulu. Sebab tu kita baca dalam Rahiqul Maktum, Nabi tak berhijrah pada Muharram, kan, betul. Tetapi permulaan daripada hijrah itu sudah bermula awal lagi dah sahabat dah. Sebab tu Nabi ni adalah golongan yang terakhir sampai sebagai penghijrah Al-Madinah. Jadi apabila mereka ni tidak mahu pergi, berat nak pergi, Nabi kata bagaimana? Khalaqtum lil jannati, wahai sahabatku, kalian ini tidak diciptakan untuk dunia. Wahai orang Islam, kalian ini tidak diciptakan untuk dunia. Kalian ini diciptakan untuk syurga Allah Ta'ala. Barulah para sahabat ni dengar itu, barulah kita boleh berhijrah. Sebab Nabi SAW sendiri pun menyebut qasamun. Nabi bersumpah kepada tanah haram ni. Nabi kata apa? Wallahi demi Allah Ta'ala, engkaulah tanah yang disukai oleh Allah Ta'ala.
Wallahi demi Allah, engkaulah tanah yang disukai olehku, kata Nabi SAW. Engkaulah tanah ardun yang dicintai oleh Allah. Engkaulah tanah yang dicintai olehku, kata Nabi SAW. Kalaulah bukan kerana ahlimu yang mencaciku, yang memulaukanku, nescaya aku tidak tinggalkan tanah ini, kata Nabi SAW. Maksudnya di situ ada syiar yang dikatakan hubbul watan, cinta kepada tanah air. Hubun watan itu cinta kepada tanah air. Kerana tidak, bagaimana tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, di situlah Sayyidatuna Khadijah, di situlah Abi Talib, di situlah sebahagian daripada bapa saudara, ibu saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak tinggalkan isteri ni, maqam isteri yang tercinta ni, maka bagaimana nak ditinggalkan segala penderitaan tu, ingat kepada isterinya Khadijah radhiyallahu taala warḍaha. Baik. Hijrah pertama ialah hijrah ke Habasyah, iaitu tahun ke-7 kerasulan. Jadi hijrah yang pertama ni Nabi SAW tidak sertai. Sebab tu namakan hijrah as-sahabah, hijrah sahabat sahaja. Adapun hijrah yang kedua disertai oleh Rasulullah SAW. Hijrah yang wajib bukan pergi ke Madinah, tetapi ialah hijrah ke tempat Rasulullah, untuk para sahabat duduk bersama Rasulullah bagi mempelajari ilmu agama dan beramal dengannya. Jadi hijrah yang pertama kita lihat hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah ini tidak ada lagi obligasi tentang sembahyang, tak sembahyang lagi. Kan, sembahyang ni diturunkan setahun ataupun setahun lebih sebelum hijrah ke Madinah. Jadi umat Islam apabila masuk agama Islam, yang pertama mereka tidak salat. Salat yang bermaksud salat yang official, yang rasmi ni. Salat bagi mereka ketika itu, katanya sahabat, di antara sahabat, adalah salat 2 rakaat sahaja. Ada rukuk, ada sujud. Mereka faham pun daripada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, asal salat sebagaimana katanya ulama, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul lail mathna mathna, salatul lail mathna mathna, salat malam ni dua. Maksudnya salat sunat malam ni dua. Salat tarawih 2 kan, 2 rakaat salam. Salat apa lagi? Salat tasbih 2 rakaat. Walaupun 4 rakaat kita buat, 2 rakaat salam. Tapi buat siang hari 4 rakaat 1 salam. Salatun witri kan, 2 1 2. Jadi salat malam, hattalah salatun tahajud, Nabi sebut salatul lail mathna mathna, salat malam ini mesti 2. Itu hadis yang masyhur. Jadi ulama mengambil pandangan itu. Jadi apabila sahabat melakukan salat, mereka tidak tahu lagi salat tu salat yang bersifatnya taklifi. Salat taklifi ni salat yang terima oleh Nabi SAW ketika malam Isra dan Mi'raj. Itu salat taklifi, dia panggil salat taklif. Ada juga sebelum pada itu salat yang disebutkan sebagai salatun hurmah, salat menghormati. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat belajar tentang Isra dan Mi'raj, kan ada ketika Nabi SAW salat dengan para sahabat tu, para anbiya. Nabi mengimamkan tu. Sedangkan salat belum ada lagi. Salat itu salat taklifi. Salat yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW adalah 2 rakaat dengan salatu hurmah. Itu pandangan yang disebutkan oleh para alim ulama. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat ini berhijrah ke Habasyah. Kerana apa? Bimbang mereka ini akan kembali kepada kekufuran. Lihat, ada yang diazab, dipotong tangan, dipotong badan, dihempat batu. Jadi Nabi katakan, keluar kamu ke Habasyah, kerana rajanya itu seorang raja yang adil. Seorang raja yang adil, tidak menzalimi kepada rakyatnya. Pergi dapatkan suaka di sana, dapatkan bantuan di sana, perlindungan di sana. Maka itu kata para alim ulama, contohnya Syekh Mustafa Sibai dalam
dalam fiqh sirah beliau bahawasanya ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya menjaga iman itu mesti dilakukan. Kan Nabi bimbang para sahabat ini, walaupun mereka beriman masuk Islam, bimbang berlaku dah penyiksaan tadi, mereka akan kembali kepada kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Maka iktibas daripada itu ulama ajar kita ni apabila kita hidup dalam komuniti mesti menjaga kerukunan, mesti menjaga kerukunan, mesti menjaga kesantunan, mesti menjaga akhlak. Kerana apa? Kerana orang yang tidak berakhlak, orang yang tidak santun, orang yang tidak ada kesusilaan dalam komuniti boleh menyebabkan orang lain itu rosak akan akhlak dan iman mereka. Na'udzubillah min zalik. Jadi Nabi kata keluar untuk menjaga iman. Manakala hijrah ke Madinah pula adalah untuk apa? Untuk menjaga kesyumulan Islam. Untuk menjaga kesyumulan Islam. Sahabat boleh membina sembahyang berjemaah di masjid. Sahabat boleh menaikkan salatul Jumaah, salat Jumaat. Sahabat boleh melakukan muamalatul Islam, ada politik Islam, kan? Politik Islam sudah ada. Siasah Islamiyah tu sudah boleh didirikan di Madinatul Munawwarah. Sebab itu almarhum Dr. Osman Al-Muhammadi, kan, apabila beliau sebutkan tentang pluralisme, saya lebih suka menggunakan perkataan plurality, kan. Pluralisme yang dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada. Di mana? Ketika mana menyatukan di antara golongan-golongan yang bukan Islam tapi di dalam siasahnya Islam. Tapi saya lebih faham itu adalah plurality, bukan pluralisme. Kan plurality ni dia bermaksud menjaga kepelbagaian mengikut acuan yang berbeza. Maksudnya kita ada satu konsep yang boleh menjaga kepada semua yang berbagai. Pluralisme ni bermaksud menyamaratakan, kan. Itu bukan maksud yang sebenar. Maka inilah yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Selain itu ada juga hijrah kaum muslimin dari negara yang bergolak dan berlaku peperangan. Hijrah ini masih dituntut dalam agama dan tiada kaitan dengan hadis tiada hijrah selepas pembukaan Mekah. Kalau berlakunya peperangan, kalau berlakunya suatu yang bergolak untuk menyelamatkan, masih lagi boleh dilaksanakan hijrah tersebut. Migration yang kita faham, sebagaimana berlaku di satu masa dahulu di Syria, kan, di Syria selepas daripada Arab Spring ataupun zaman yang mewujudkan Arab Spring tu. Ini juga kita sebutkan sebagai kebolehan untuk melakukan hijrah. Hal ini kerana bagi muslimin yang tinggal di tempat yang ada tekanan begitu kuat sehingga tidak boleh beramal dengan ajaran Islam, maka boleh berhijrah dan hukum hijrah ini adalah kekal hingga kiamat. Masih lagi terbuka. Di samping itu kewajipan berhijrah daripada negara yang dikuasai ahli bid'ah juga hukum yang masih terpakai. Ahli bid'ah ni maksudnya mereka yang telah dihukumkan sesat, iaitu menyalahi daripada ajaran Al-Quran dan juga As-Sunnah dan juga ijma' ulama. Kan a'immatul ulama, mereka ni keluar daripada ajaran tersebut. Contohnya lah kita ni sebagai Sunni berada pada negara yang bukan Sunni. Mungkin dikuasai oleh Syiah contohnya, tetapi kita nak menjaga Islam kita, iman kita, maka kita dibolehkan untuk keluar. Juga hukum yang masih terpakai, Imam Ibnu Al-Qasim meriwayatkan bahawa beliau pernah mendengar Imam Malik berkata, la yahillu li ahadin an yuqima bi ardin yusabbu fiha as-salaf. Tidak harus bagi seseorang kekal di tempat yang berlaku caci maki kepada golongan ulama yang terdahulu. Kan, ada tempat yang mencaci maki kepada Imam Asy-Syafi'i ataupun mazhab Asy-Syafi'iyah. Jadi kita ni mazhab Syafi'i, kita tidak boleh berada pada tempat itu. Kan, ataupun mencaci maki kepada para alim ulama. Ni para alim ulama baru. Kalau para sahabat mencaci maki kepada Umar Al-Khattab contohnya, mencaci maki kepada
Abu Bakar As-Siddiq, mencaci maki kepada para sahabat yang lain contohnya. Jadi bagaimana hukumnya? Lagilah besar untuk kita keluar daripada negara ataupun tempat yang berkenaan. Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa amalan yang berkait dengan niat ada 3 jenis. Pertamanya adalah ketaatan. Jadi dikonklusikan pula dengan al-a'malu, iaitu ketaatan, amalan yang berkait dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Maka ini jelas dengan niat. Yang keduanya pula adalah larangan, iaitu larangan Allah dan Rasul. Niat berkait dengan amalan, iaitu amalannya larangan, iaitu larangan Allah dan Rasul. Yang ketiganya adalah amalan harus, kebiasaan manusia jika diniatkan akan menjadi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat tidur. Jadi kita tak ada niat tidur kan? Adakah niat tidur lafaz? Tak ada kan? Tetapi maqasid ataupun tujuan daripada tidur. Contohnya apa? Tidur untuk bangun beribadah kepada Allah. Tidur untuk mendapatkan kerehatan, untuk meneruskan kehidupan esoknya. Sebab itu bagi orang Islam ni, dia ada satu kelebihan, kulailah. Tidur sekejap pada siang hari, itu memang kena ada niat lah. Niat tidur sekejap pada siang hari sebelum Nabi SAW diuraikan buat 2 kali. 2 waktu yang berbeza, bukan 2 kali, 2 waktu yang berbeza, iaitu sebelum zuhur dan juga selepas zuhur. Selepas salat lah, bukan kata tak salat. Tidur sebelum zuhur sampai asar pula. Bukan. Tidur sebelum zuhur, kulailah. Jadi niatnya untuk bangun tahajud. Jadi kalau kita tidak ada niat kulailah, dia tak jadi kulailah. Kalau tidak ada niat untuk tahajud, tidak jadi kulailah. Kan? Sebab begitu juga dengan makan, dengan minum, semuanya sekali ini, seandainya ada niat untuk kebaikan, niat untuk bekerja, niat untuk mendapatkan ibadat daripada makan kita, minum kita, insya-Allah Taala jadikan ibadat ikhlas, ditimbangkan di atas mizan hasanat, mizan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai untuk hadis yang pertama, kita cuba masuk untuk hadis yang kedua, iaitu hadis yang berkaitan dengan cabang iman. Hadis yang berkaitan dengan cabang iman. Haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi qala haddatsana Abu Amir al-Aqadi qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Abdillah bin Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Maksudnya telah memberitahu kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi, dia berkata telah memberitahu kepada kami Abu Amir al-Aqadi, dia berkata telah memberitahu kepada kami Sulaiman bin Bilal daripada Abdullah bin Dinar, meriwayatkan daripada Abi Salih daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, iman mempunyai lebih dari 60 cabang dan malu adalah satu cabang besar dari iman. Jadi di sini hadis ini menceritakan tentang cabang-cabangnya iman. Jadi dalam hadis ini menyebutkan imanu bid'un wa sittuna. Kan ada yang menyebut bid'un wa sab'una. Kan ada 60, ada 70. Jadi 60 70 itu bukan bermaksud itu accurate. Accurate numbernya, bukan accurate bilangannya. Tetapi ulama apabila sebutkan apabila ada 60 70 itu bermaksud hasar, banyak, bilangan yang banyak. Tak terbilanglah kebaikan ni. Kebaikan ni, iman ni banyak. Dan iman ini kata Nabi SAW bid'un. Bid'un ni apa maksudnya? Iaitu adadun minats thalathati ila tis'ah. Bid'un, apa maksud bid'un Ustaz? Bid'un ini adalah bilangan 3 hingga 9. 3 hingga 9. Kalau kata 7 pun masuklah. Kalau kata 5 pun masuklah. Kalau kata 6 pun masuklah.
Kemudian Nabi sebutkan wasituna. Situna tu 60. Kan 60 bermaksud itu hanyalah sebagai menandakan mungkin gandaannya, mungkin bilangannya banyak. Wal haya, dan malu itu sebahagian daripada iman. Maka kita faham apabila kita baca hadis ini, iman ini bukan sekadar saja dimaksudkan dengan i'tiqad, iaitu iman ini bermaksud sesuatu yang dilakukan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman ni apabila kita buat sesuatu yang mendapatkan keredaan Allah. Iman ini bermaksud sesuatu yang kita niatkan mendatangkan kebaikan di sisi Allah Taala. Sebab itu dibahagikan iman ini kepada amal, kepada amalan. Amalan kita ni ada 3 bahagian. Amalan yang bersifat qalbiyah, amalan yang bersifat hati. Apa dia? Tauhidullah, tauhid kepada Allah. Kan? Apa lagi? Zan bil khair, zan baik, sangka baik. Ini juga termasuk daripada perkara-perkara amalan yang mendatangkan kebaikan, pahala. Apa lagi amalan? Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, niat ini adalah melangkaui daripada amal yang bersifatnya praktikal. Kita niat saja. Bermusafir, kan? Bermusafir. Nak turun rumah bermusafir, niat musafir, dapat pahala. Tapi bukan musafir pergi kerja lah. Kan? Tapi kalau musafir nak pergi kerja lebih daripada 2 mahalah, tidak ada masalah. Sebab tu kalau nak musafir, niat, okey, sama-sama anak-anak semua, isteri, kita niat musafir. Nak musafir lah ni, kan? Maka selepas 2 marhalah boleh kita untuk qasar ataupun jamak. Jadi dapat pahala. Jadi sepanjang perjalanan tu dah menjadi niat orang yang bermusafir, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya bagi laluan untuk azan, kita sambung sedikit sebelum itu. Allahu Akbar,
sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah lana sadri Allahumma yassir lana umurana wa hasin lana. InsyaAllah ta'ala saya sambung sedikit sahaja. Jadi ada amalan yang berkaitan dengan hati, tauhid, zan baik, niat baik, kan semuanya itu termasuk daripada amalan yang mendapatkan ganjaran di sisi Allah Ta'ala berlaku dalam hati. Sebab itu kita mesti melatih diri kita dengan niat-niat yang baik. Kalau dalam bahasa psikologinya mungkin kita katakan optimistik, kan kita optimistik. Tafa'ul maksud sentiasa berfikiran positif. Maka itu juga termasuk daripada perkara-perkara zan yang bil khair, zan yang bersifatnya baik. Kemudian ada bahagian yang bersifatnya al-a'malul lisan, iaitu amal yang berkait dengan lidah, iaitu zikir, baca Al-Quran dan sebagainya, termasuk daripada amal lisan. Sebab tu kita mulazamah. Islam ni apa sahaja pun ada tempat duduknya kita berzikir. Tempat duduknya kita berzikir, mengambil makan, minum bismillah, kan naik turun bukit pun sebut la ilaha masya-Allah subhanallah Allahu akbar, kan. Maksudnya ada sahaja tempat yang mana menjadikan kita ini sentiasa berzikir. Bahkan zikir itu di sisinya ulama sebagai penghalang kepada maksiat. Kan? Penghalang kita ni bukan baik-baik pun tuan-tuan. Tapi kalau ada ke orang yang nak mengumpat bismillah. Kita nak mengumpat ni, kita bismillah dulu. Tak ada. Dia nak mencuri bismillah, takkan nak mencuri. Jadi amalan-amalan yang bersifat zikir itu sendiri sudah mengingatkan kepadanya supaya tidak melakukan maksiat. Kerana la tayammamul khabisa bitayyib. Jangan campurkan sesuatu yang buruk dengan benda yang baik. Lidah ni apabila kita mengungkapkan zikir, kita baca Al-Quran, kita tasbih, maka tak layak untuk digunakan untuk perkara-perkara yang maksiat. Kita dah zikir dah dengan lidah kita ni, lidah yang sama kita gunakan untuk mencaci maki, mengumpat, itu tak sesuai, kerana Allah Ta'ala telah menyebut wala tayammamul khabisa bitayyib. Jangan campurkan sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang baik. Yang ketiganya adalah al-a'malul jawarihi, amalan yang bersifatnya anggota, iaitu seperti sembahyang dan sebagainya, termasuk daripada amalan-amalan yang kita katakan iman. Kenapa disebutkan setiap amalan ini ada iman padanya? Kenapakah disebutkan setiap amalan ini ada iman padanya? Kerana semuanya kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat ni semua perkara ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi sebutkan wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu sebahagian daripada iman ataupun satu cabang daripada iman. Mal haya', apa malu? Kena bagi takrif dulu, apa malu? Malu ni ustaz adalah malu ketika mana nak bercakap malu-malu. Tu bukan malu, tu malu kucing. Malu ni apa? Malu ini khuluqun yab'athu ala tarkil qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqin zi haqqi. Apa maksudnya? Malu ni adalah satu akhlak yang membangkitkan perasaan untuk meninggalkan segala yang buruk-buruk. Itu malu, kan? Suatu akhlak yang membangkitkan perasaan meninggalkan segala yang buruk-buruk. Kita semua ni baca ayat Al-Quran ni, la wala uqsimu bin nafsil lawamah, kan? Dan janganlah bersumpah dengan nafsu lawamah. Apa nafsul lawamah? Nafsul lawamah talumu alal khairi wasyari wala tasbir ala sarra wad dara, iaitu satu nafsu yang suka mencela apa sahaja yang baik, apa sahaja yang buruk, dan tidak boleh sabar di atas apa segala yang suka cita dan segala yang menduka citakan. Maksudnya orang ni, kita semua ni akan ada nafsul lawamah, cuma sikit banyak je.
Kan? Contohnya orang yang baik-baik tadi, orang baik-baik, dia cela dirinya. Entah ni dah baca Al-Quran satu muka, kenapa tak boleh baca Al-Quran satu hizib ke, satu ain? Dia cela diri dia. Entah ni bila nak sembahyang tahajud, selalu dengar saja fadilat sembahyang tahajud, bila nak sembahyang tahajud tu. Jadi katanya Imam Al-Ghazali, nafsu ini, kalau nafsu ini mencela ke atas segala yang buruk-buruk terhadap diri kita, maka dia akan mendekati kepada nafsu mutmainnah. Kan kita ni dah sembahyang, dah bila nak sembahyang sunatnya pula. Belajar tak sembahyang tasbih dah banyak dah belajar sembahyang tu, nak tasbih tak buat lagi. Kan dia cela. Kemudian orang yang tak baik-baik ini pula, kalau mencela terhadap segala kebaikan, dia cela kebaikan. You dah kan sedekah dah kan semalam, malam ni tak payahlah sedekah. Kan dia cela benda baik-baik. You dah datang kan semalam kuliah, malam ni tak payah datang lah, relax sajalah kat rumah. Maka nafsu ini mendekati kepada ammaratun bisu. Kalau yang pertama tadi mendekati kepada nafsul mutmainnah, yang ni mendekatkan kepada ammaratun bisu. Dah orang dah sedekah dah kan, jadi you tak payahlah. Jadi kita semua ni akan ada sesuatu yang mencela terhadap diri sendiri. Maka malu ini katanya ulama adalah satu akhlak yang meninggalkan supaya membangkitkan perasaan, supaya meninggalkan segala yang buruk-buruk. Itu malu. Kan? Malu bertanya sesat kan? Katanya ulama, malu bertanya sesat. Jadi itu yang buruk, sesat tadi. Maka dia tidak malu untuk bertanya. Dia segan untuk bertanya. Baik. Kita sambung lagi insya-Allah taala pada pertemuan yang akan datang. Huraian terhadap hadis ini, yang mana insya-Allah taala kita akan lihat bagaimanakah musannif kita, penulis kita mengaitkan perbahasan hadis ini dengan perbahasan berkaitan dengan akidah, iaitu perbahasan tentang perbezaan di antara akidahnya ahli sunnah juga murjiah, dan beberapa lagi pihak termasuklah Mu'tazilah dan juga golongan Khawarij yang berkaitan dengan tafsiran terhadap iman. Sehinggalah kepada saat itu naktafi bihadzal qadar, cukuplah kadar ini. Saya pun maaf banyak kekurangan daripada saya, semua yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fi dinikal islam wa ulumiddin ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.